Nama saya Kim Ji-hoon, berumur 48 tahun, seorang ketua pegawai eksekutif di sebuah syarikat perdagangan ekspor komponen elektronik di Seoul. Hidup saya telah diatur dengan jelas sejak kecil, belajar bersungguh-sungguh, bekerja keras, mengumpul wang, membina reputasi, dan mencapai kejayaan yang disanjung oleh semua orang di Korea Selatan. Saya sentiasa percaya bahawa kebahagiaan anak perempuan saya adalah untuk lulus ujian kemasukan ke Universiti SKY atau sekurang-kurangnya belajar di luar negara, sama ada di Amerika atau England. Jepun masih boleh diterima, tetapi Malaysia tidak pernah ada dalam pilihan saya, walau sedikit pun. Sehinggalah suatu hari, istri saya menunjukkan brosur berwarna-warni kepada saya. Program pertukaran setahun di Kuala Lumpur. Yuran pengajian dan asrama cuma 3 juta won untuk 1 semester, katanya perlahan, seolah takut akan jawaban saya. Saya ketawa kecil. 3 juta won? Terlalu murah. Pasti ada sesuatu yang tidak kena. Tetapi apabila saya melihat baki akaun syarikat yang merudum teruk akibat COVID, saya mula ragu-ragu. Jika saya menghantar anak tunggal saya, Minji, ke Amerika sekarang, saya perlu meminjam sejumlah besar wang lagi daripada bank. Hanya setahun, Abang, istri saya menyambung, 20,000 pelajar Korea lain sedang berpusu-pusu ke sana. Mereka kata pendidikannya sangat bagus dan apabila kembali, anak-anak itu fasih berbahasa Inggris, pandai tersenyum dan gembira. Pandai tersenyum, gembira. Terlintas di fikiran saya imej kanak-kanak Malaysia berbaju batik cerah berdiri menjual nasi lemak di tepi jalan. Saya menggeleng. Tidak mungkin. Mengapa saya perlu menghantar anak saya ke sana untuk belajar menjual sambil tersenyum? Tetapi akhirnya, saya tewas pada angka dalam akaun bank dan tewas pada pandangan memujuk Minji yang berkata, "Saya mahu cuba, ayah. Saya benar-benar letih dengan semua kelas tuition di sini." Saya menandatangani borang permohonan dengan perasaan seperti mencampakkan anak perempuan saya ke dalam lopak lumpur. Pada hari saya menghantar Minji ke lapangan terbang Incheon, saya berpesan dengan suara tegas, "Ingat, hanya setahun. Apabila kamu balik, kamu mesti lulus ujian kemasukan ke Universiti Korea. Kalau prestasi akademik kamu teruk, ayah akan heret kamu balik serta-merta." Minji tersenyum tipis dan menundukkan kepalanya. "Baik, ayah." Saya tidak tahu bahawa kata-kata itu akan menjadi kata-kata terakhir yang saya ucapkan kepada anak perempuan saya sebagai seorang bapa Korea yang tradisional dan lama. 3 hari kemudian, saya menerima mesej line daripada Minji buat kali pertama selepas dia tiba di Kuala Lumpur. "Ayah, tempat ini tak sama seperti yang kita sangka." Kening saya berkerut. Apa maksudnya? Dia menghantar gambar. Sekumpulan pelajar lelaki dan perempuan memakai pakaian seragam sekolah putih beratur di hadapan tiang bendera. Tetapi semua orang tersenyum lebar sehingga menampakkan gigi putih seolah-olah sedang menjalani penggambaran iklan. Di bawah gambar itu terdapat kapsen ringkas. "Kami benar-benar mulakan hari baharu dengan senyuman antara satu sama lain di sini, ayah. Bukan senyum kerana kamera." Saya ketawa dan membalas, "Jangan mudah tertipu, nak. Pergi belajar." Tetapi hati saya mula terasa aneh. Minggu pertama, saya hampir tidak tidur. Setiap malam, saya perlu memeriksa kamera litar tertutup asrama yang saya pasang sendiri. Saya mengupah syarikat Korea untuk memasangnya sebelum Minji pergi. Imej yang saya lihat adalah anak perempuan saya berjalan kembali ke asrama hampir tengah malam setiap hari. Tetapi dia tidak keluar berhibur. Dia duduk membaca buku bersama rakan-rakannya di plaza bawah bangunan. Ada pelajar Melayu, Cina, India, dan Vietnam duduk dalam bulatan dengan gembira. Saya mula marah. Kenapa tidak balik dan belajar bersungguh-sungguh seperti di Korea? Tetapi perkara yang benar-benar mengejutkan saya adalah pada hari Minji membuat panggilan video. Wajahnya kelihatan berseri-seri, berbeza daripada biasa. Tiada lingkaran gelap di bawah matanya seperti ketika dia mengulang kaji pelajaran di Seoul. "Ayah, saya suka sangat tempat ni," katanya dengan suara riang. "Cikgu tak pernah marah atau menjerit, tapi saya jadi lebih bersemangat untuk belajar." Saya hampir melompat untuk memukul skrin. Jangan cakap benda mengarut. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Tetapi jauh di sudut hati saya mula merasakan keretakan kecil pada dinding kepercayaan yang saya bina sepanjang hidup saya. Malam itu juga,
mesej daripada Minji muncul lagi. Ayah, esok saya kena ke sekolah awal pagi, pada pukul 5 pagi, tapi saya teruja sangat. Sebab esok adalah hari pertama saya akan belajar mata pelajaran Sains Kesejahteraan Diri yang sebenar. Sains Kesejahteraan Diri? Saya membaca dan berasa seolah-olah disambar petir. Subjek apa ini? Negara ini sudah gila ke? Saya tidak tahu bahawa subjek itu akan menjadi titik permulaan yang akan meruntuhkan seluruh dinding dalam hati saya. Keesokan paginya, saya bangun pada pukul 4 pagi mengikut waktu Kuala Lumpur untuk menanti di hadapan skrin CCTV asrama Minji. Pemandangan yang saya lihat membuatkan saya hampir rebah ke lantai. Anak perempuan saya berdiri di hadapan asrama pada pukul 5.30 pagi bersama hampir 100 pelajar lain. Semua orang berpakaian kemas, beg sandang di sisi. Tetapi perkara yang tidak pernah saya lihat di Korea ialah semua orang tersenyum dan melambai antara satu sama lain, seolah-olah baru bertemu rakan karib selepas setahun tidak bersua. Tiba-tiba, semua orang berhenti serentak, meletakkan beg di sisi, berdiri tegak, dan menyilangkan tangan di hadapan. Lagu Negaraku, lagu kebangsaan Malaysia, berkumandang perlahan daripada pembesar suara sekolah. Semua pelajar menyanyi bersama, suara yang jernih dan lantang sehingga meremangkan bulu roma saya. Tetapi apa yang membuatkan saya kaku adalah selepas lagu kebangsaan tamat, pelajar-pelajar itu tidak bersurai serta-merta. Mereka berpaling ke arah satu sama lain dan mula mengucapkan sapaan pagi yang belum pernah saya dengar, salam sejahtera. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk awak, ya. Semua pelajar berkata serentak, dan mereka benar-benar bersalaman atau melakukan isyarat meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat semua orang, sama ada mereka kenal atau tidak. Saya mengelipkan mata 2-3 kali. Ini sekolah ke kem agama? Minji menoleh dan tersenyum ke arah kamera CCTV, seolah-olah dia tahu saya sedang memerhati, lalu mengangkat tangan ke arah kamera sebelum mengikut rakan-rakannya masuk ke sekolah. Saya terduduk di lantai pejabat saya di Seoul, air mata mengalir tanpa saya sedari. Saya menangis kerana marah atau kerana apa. Saya sendiri tidak tahu. Petang itu, saya menerima email daripada sekolah Minji, iaitu jadual mingguan. Saya membukanya dan hampir mencampak telefon itu. Isnin, matematik plus terapi seni. Selasa, sains plus musik tradisional Melayu. Rabu, bahasa Inggeris plus kebun komuniti organik. Khamis, pengajian sosial plus memasak untuk komuniti. Jumaat, sains kesejahteraan diri plus sukan untuk kesenangan. Tiada ujian, tiada pertandingan. Sains kesejahteraan diri lagi. Saya segera menghubungi Minji sejurus selepas dia tamat kelas. Apa sebenarnya subjek sains kesejahteraan diri itu, nak? Minji ketawa perlahan. Ayah, hari ini cikgu suruh saya dan rakan-rakan duduk melingkar dan bercerita tentang perkara yang paling kami takutkan dalam hidup. Saya terdiam. Saya cerita tentang ketakutan saya takut gagal ujian, takut ayah marah, takut tak dapat masuk universiti yang bagus. Semua rakan saya pun menceritakan ketakutan mereka sendiri. Kemudian, cikgu kata, ketakutan bukan musuh, tetapi seorang guru. Selepas itu, cikgu suruh kami berpegangan tangan dan bernafas keluar masuk perlahan-lahan 10 kali. Saya menggenggam telefon sehingga buku jari saya menjadi putih. Dan ayah tahu tak? Selepas itu, saya rasa ringan sangat. Macam saya selalu memikul perisai yang berat seorang diri, tapi sebenarnya tak perlu pun memikulnya seorang diri. Saya hilang kata-kata, hanya mampu menelan air liur dengan kuat. Petang itu, saya membuka kumpulan lain ibu bapa Korea yang menghantar anak mereka ke sekolah yang sama. Semua orang menghantar gambar dan mesej yang sama. Anak saya tersenyum sepanjang hari. Anak lelaki saya menelefon dan kata tak pernah gembira macam ni sebelum ni. Anak perempuan saya kata tak takut ujian lagi. Saya menutup telefon dan duduk merenung hujan renyai-renyai di luar tingkap kondo saya di Seoul. Saya mula rasa seperti saya adalah satu-satunya orang gila di dunia ini yang masih percaya bahawa penderitaan adalah jalan pintas menuju kejayaan. Malam itu, saya bermimpi. Saya berdiri di hadapan sekolah Minji. Semua pelajar menoleh ke arah saya dan berkata serentak, "Salam sejahtera, semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk awak."
Saya tersentak bangun pada pukul 3 pagi, jantung berdebar kencang. Saya membuka komputer dan menaip Sains Kesejahteraan Diri Malaysia ke dalam Google. Skrin dipenuhi dengan penyelidikan daripada universiti terkemuka dunia yang mengatakan bahawa negara yang mempunyai indeks kebahagiaan tertinggi selalunya mempunyai kadar bunuh diri remaja yang paling rendah. Saya membaca sambil air mata mengalir. Saya membaca sehingga ke satu laman web yang ditulis oleh seorang ahli psikologi Korea yang turut menghantar anaknya belajar di sana. Dia menulis, "Saya pernah fikir kebahagiaan adalah ganjaran selepas mencapai kejayaan. Tetapi tempat ini mengajar saya bahawa kejayaan sebenar adalah apabila anak saya masih mahu meneruskan hidup untuk hari esok." Saya menutup komputer dan duduk memeluk lutut dalam kegelapan untuk masa yang sangat lama. Keesokan paginya, saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya sangka akan lakukan sepanjang hidup saya. Saya menempah tiket penerbangan paling segera ke Kuala Lumpur. Saya akan pergi dan melihat dengan mata kepala sendiri apa sebenarnya yang negara yang saya pandang rendah sepanjang hidup saya ini telah lakukan kepada anak perempuan saya. Pesawat mendarat di Clear pada pukul 5.30 pagi. Saya berjalan keluar dari pintu ketibaan seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi ngeri 18 jam. Tetapi perkara pertama yang menyambut saya bukanlah udara lembap yang panas seperti yang saya fikirkan. Ia adalah senyuman daripada seorang pegawai imigresen yang bercakap kepada saya dalam bahasa Korea yang fasih dan jelas. "Annyeonghaseyo. Selamat datang ke Malaysia, Ayah Minji." Saya terhenti sehingga pegawai itu perlu menepuk bahu saya perlahan. "Jalan ini, Tuan. Laluan khas untuk ibu bapa pelajar pertukaran." Saya mengikutinya dalam kebingungan sehingga ke tempat pengambilan bagasi. Ada papan tanda kertas yang ditulis dengan tangan, "Selamat datang, Ayah Kim Ji-hoon dari keluarga Minji." Di bawah nama itu, ada lukisan bunga raya merah dan hati kuning yang penuh. Saya berdiri terpaku di situ sehinggakan seorang atendan troli datang dan menyentuh lengan saya. "Tuan, ini beg pakaian Tuan, ya?" Dia tersenyum lebar sehingga menampakkan semua gigi putihnya. Saya mengangguk secara otomatik dan berjalan keluar tanpa menyedari bahawa saya sedang tersenyum membalas tanpa sengaja. Taksi yang saya tempah telah menunggu. Pemandu itu, seorang lelaki berusia 50-an, membuka pintu untuk saya dan membuat isyarat tangan hormat. "Ke Sekolah Antarabangsa Kuala Lumpur, ya? Saya tahu jalan pintas, tak akan terperangkap dalam kesesakan." Dalam perjalanan, dia bertanya kepada saya dalam bahasa Korea campur bahasa Melayu, "Ayah penat, ya? Mahu saya buka lagu Korea?" Dan membuka lagu Blackpink perlahan-lahan tanpa menunggu jawapan saya. Saya melihat keluar tingkap. Kuala Lumpur pada pukul 6 pagi lebih. Sesak dengan kereta seperti yang saya dengar. Tetapi perkara yang tidak pernah saya dengar ialah semua pemandu yang tersekat di dalam kesesakan sedang tersenyum antara satu sama lain, melambai dan tiada seorang pun membunyikan hon. Saya mula rasa seperti tersesat ke dimensi lain. Tepat pukul 7 pagi, kami tiba di sekolah. Minji berlari keluar apabila saya melangkah keluar dari kereta. Dia kelihatan sedikit kurus, tetapi wajahnya bersinar luar biasa. "Ayah dah sampai ke?" Dia memeluk saya erat sehingga saya hampir tidak dapat bernafas. Saya membalas pelukannya tanpa sedar. Air mata bergenang. "Ayah datang nak tengok kamu macam mana," Minji ketawa. "Nanti ayah akan tengok sendiri." Dia membawa saya masuk ke sekolah. Saya melihat pelajar-pelajar sedang bekerjasama mengangkat meja dan kerusi untuk mengatur acara hari sukan. Tiada guru yang mengarahkan, tetapi semua orang melakukannya dengan senyuman. "Ayah, hari ini tak ada kelas buku, cuma belajar untuk gembira bersama." Saya menoleh kepada Minji. "Betul-betul tak ada kelas buku hari ini?" Dia mengangguk. "Ya, ayah, hari sukan kami tak ada pemenang, tak ada yang kalah. Cuma ada kawan-kawan yang berseronok bersama." Saya berdiri terpaku di situ. Pukul 3:00 petang. Saya berpeluang duduk mendengar kelas Sains Kesejahteraan Diri buat kali pertama dalam hidup saya di bilik kelas Minji. Guru itu, seorang wanita Melayu bertubuh kecil berusia awal 30-an, memulakan sesi dengan meminta semua pelajar berdiri dan berhadapan antara satu sama lain. "Hari ini, kita akan berlatih memaafkan diri sendiri," katanya.
Dia meminta semua pelajar menutup mata dan berkata perlahan, "Jika hari ini kita buat kesilapan, kita tak akan memarahi atau menghukum diri sendiri, tetapi kita akan memeluk diri sendiri perlahan-lahan dan memberitahu diri sendiri tak apa. Kali seterusnya, kita akan buat lebih baik, pasti." Kemudian, guru itu berjalan dan memeluk setiap pelajar seorang demi seorang, membisikkan sesuatu perlahan di telinga mereka. Saya melihat Minji menutup mata. Air mata mengalir di pipinya, tetapi dia sedang tersenyum. Guru itu datang kepada saya yang terakhir. Dia menghormati saya dan berkata perlahan dalam bahasa Korea, "Ayah, terima kasih kerana berani membenarkan anak tuan datang belajar untuk menyayangi dirinya sendiri." Air mata saya tumpah di situ juga. Lewat petang, Minji membawa saya makan di kafetaria sekolah. Hanya ada pelajar Korea, Melayu, Jepun, dan Cina duduk makan bersama seperti sebuah keluarga besar. Seorang pelajar Korea datang kepada saya dan menghormati saya. "Annyeonghaseyo, Ayah Minji. Nama saya Junho. Saya pernah terfikir untuk membunuh diri tahun lepas, tapi selepas belajar di sini, saya mahu terus hidup setiap hari." Saya memeluk budak lelaki itu tanpa saya sedari. Malam itu, saya kembali tidur di hotel berdekatan sekolah. Saya membuka CCTV asrama buat kali terakhir. Minji sedang berbual dengan seorang lagi rakan Korea. Dia berkata, "Ayah saya pernah kata, kalau kita tak susah, kita tak akan jadi pandai. Tapi sekarang saya tahu, kalau kita tak sayangi diri sendiri, kita tak akan jadi pandai yang sebenar." Saya menutup komputer dan menangis sendirian di dalam bilik gelap. Saya menangis kerana saya sedar saya akan kehilangan kepercayaan lama yang saya pegang selama 48 tahun dan saya takut, tetapi pada masa yang sama, saya berasa lega seperti tidak pernah berlaku sebelum ini. Hari keempat saya di Kuala Lumpur bermula dengan berita buruk. Minji menelefon saya pada pukul 4.30 pagi, suaranya terketar-ketar. "Ayah, saya tak tahan lagi, saya melompat dari katil." "Apa yang berlaku, nak?" Dia menangis tersedu-sedu. "Saya baru dapat grade matematik. Saya dapat B. Cikgu kata tak apa, tapi saya takut ayah marah, takut ayah kecewa. Saya rasa macam saya gagal sepenuhnya." Okey. Hati saya mengecut, seolah-olah diperah oleh pengapit besi. Inilah yang saya tanamkan dalam diri anak saya selama 18 tahun, ketakutan terhadap grade buruk sama dengan ketakutan terhadap bapanya. Saya segera berpakaian dan memanggil taksi ke sekolah. Tiba di sekolah pada pukul 7 pagi, Minji duduk memeluk lutut di bangku di bawah pokok mempelam, wajahnya pucat, mata lebam seperti tidak tidur 3 hari. Saya melutut di sebelahnya. "Ayah tak marah, nak." Dia mendongak, air mata mengalir laju. "Tapi ayah pernah kata, kalau dapat grade bawah saya mesti malu." Saya memeluk anak saya erat, sehingga saya dapat merasakan tulang rusuknya yang nipis. Salah ayah yang silap. Pada masa itu, guru kelas Minji datang kepada kami. Guru itu, seorang wanita Melayu kecil molek, berambut paras bahu, tersenyum lembut sehingga membuatkan saya rasa ingin menangis. "Tuan, boleh saya bercakap seketika?" Kami duduk bertiga di bawah pokok besar itu. Guru itu mengeluarkan buku nota Minji dan membukanya. Di halaman yang tertulis grade B, ada nota daripada guru. Ditulis dengan pen merah jambu. "Minji, kamu sangat hebat kerana berani mencuba soalan terakhir yang melebihi silibus. Walaupun jawapannya masih salah, kamu berani mengambil risiko dan berani salah itulah yang lebih penting daripada skor penuh. Cikgu bangga dengan kamu." Saya membaca dan badan saya menggigil. Guru itu menyambung perlahan, "Di sekolah kami, tiada pelajar yang gagal, Tuan. Hanya ada pelajar yang sedang belajar cara untuk bangkit semula. Jika hari ini Minji menangis kerana takut pada bapanya, kami akan bekerjasama untuk memastikan esok dia menangis kerana gembira." Saya menundukkan kepala, air mata menitis ke tanah. Petang itu, guru itu menganjurkan bulatan kebenaran khas untuk Minji. 30 pelajar di dalam kelas duduk melingkar. Minji duduk di tengah. Setiap pelajar berkata satu ayat tentang Minji. "Minji, saya suka bila kamu bantu saya buat kerja rumah bahasa Melayu walaupun kamu sendiri masih tak pandai. Saya suka bila kamu menari lagu Korea masa hari sukan. Kamu buat saya berani menari lagu Melayu juga.
Saya suka bila kamu menangis tapi masih tersenyum pada saya. Saya rasa kamu sangat kuat. Sehinggalah pelajar Korea terakhir berkata, Minji, terima kasih kerana buat saya tahu yang dapat B bukan bermakna saya tak berguna. Saya akan balik dan beritahu ibu bapa saya macam yang kamu beritahu saya. Minji menangis teruk, tetapi kali ini, ia adalah air mata kelegaan. Saya berdiri memerhati dari luar bulatan, air mata tidak berhenti mengalir. Petang itu, guru kaunseling memanggil saya masuk ke biliknya. Dia menunjukkan graf kepada saya. Ini adalah kadar kemurungan dan tekanan pelajar Korea yang belajar di sini. Bulan pertama sangat tinggi, hampir sama dengan pelajar di Seoul. Tetapi selepas 3 bulan, ia menurun kepada hanya 8% dan 42% daripada pelajar yang pulang ke Korea memilih untuk tidak mengambil ujian masuk ke Universiti SKI. Dan semua orang berkata perkara yang sama. Saya mahu terus hidup. Saya bertanya dengan suara terketar-ketar, dan apa yang pelajar-pelajar itu lakukan selepas itu. Guru itu tersenyum. Ada yang membuka kedai kopi untuk orang yang rasa nak mati. Ada yang menjadi guru di kawasan luar bandar. Ada yang melanjutkan pelajaran dalam bidang psikologi untuk membantu generasi pelajar Korea seterusnya. Semua orang gembira dan semua orang berjaya dengan cara mereka sendiri. Saya menundukkan kepala. Saya takut kalau anak saya tak belajar bersungguh-sungguh, dia tak ada masa depan. Guru itu memegang tangan saya perlahan. Tuan, masa depan yang dibina atas kesusahan pasti akan runtuh suatu hari nanti. Tetapi jika masa depan dibina atas kasih sayang terhadap diri sendiri, ia akan kekal selamanya. Malam itu, saya memeluk Minji yang menangis dalam pelukan saya. Saya berbisik perlahan di telinganya buat kali pertama dalam hidup saya, ayah bangga dengan kamu, tak kisah grade kamu macam mana. Maafkan ayah kerana pernah buat kamu takut. Minji menangis lebih teruk, tetapi dia memeluk saya kembali lebih erat. Saya tahu, inilah titik perubahan titik di mana saya membenarkan kepercayaan lama saya mati sepenuhnya. Pagi hari kelima, saya bangun dengan telefon yang bergetar tanpa henti. Ia adalah setiausaha peribadi saya dari syarikat di Seoul. Tuan Presiden, saham syarikat jatuh 7% pagi ni. Pelabur tanya tuan ke mana. Kenapa tak buat mesyuarat jarak jauh macam biasa? Saya terdiam. Setiausaha itu menyambung dengan suara terketar-ketar. Lembaga pengarah minta mesyuarat tergempar, tuan. Kalau tuan tak balik dalam 48 jam, mereka akan mengundi untuk memecat tuan dari jawatan presiden. Saya meletakkan telefon dan rebah ke lantai bilik hotel. Segala-galanya yang saya bina selama 48 tahun akan runtuh hanya kerana saya hilang selama 5 hari untuk melihat kelas sains kesejahteraan diri anak perempuan saya. Saya segera mencari line Minji. Ayah kena balik Korea segera hari ini nak, maafkan ayah. Dan sobu. Mesej itu dihantar hanya 10 saat. Minji menelpon kembali dengan suara menjerit, jangan balik dulu ayah. Hari ini saya ada pembentangan projek akhir semester. Saya nak ayah tengok sampai habis. Saya menggenggam telefon erat. Ayah tak ada pilihan nak. Syarikat akan lingkup. Minji senyap selama 3 saat. Kemudian bercakap dengan suara perlahan tetapi tegas. Kalau ayah balik hari ini, saya tak akan balik Korea lagi. Saya akan keluar dari program dan tinggal di sini selama-lamanya. Saya tak akan kembali menjadi Minji yang lama yang takutkan ayah lagi. Saya menjerit ke telefon. Kamu dah gila ke? Tetapi dia memutuskan panggilan. Saya berdiri menggigil di tengah bilik. Air mata mengalir tanpa henti. Buat kali pertama dalam hidup saya melihat 2 pilihan dengan jelas. Pilihan 1, balik Seoul hari ini, selamatkan syarikat, dapatkan semula jawatan, wang dan reputasi, tetapi kehilangan anak perempuan saya selama-lamanya. Pilihan 2, tinggal hanya 6 jam lagi, tonton pembentangan anak saya, tetapi kehilangan segala-galanya yang telah saya bina. Saya terduduk melutut, memeluk kepala saya sendiri untuk masa yang lama. Kemudian, saya melakukan sesuatu yang saya tidak pernah fikir saya akan berani lakukan. Saya menelefon setiausaha saya kembali. Saya memberitahu lembaga pengarah bahawa saya meletak jawatan. Setiausaha saya terkejut sehingga tidak dapat berkata-kata. Tuan Presiden, Tuan bergurau, kan? Saya tersenyum sambil menangis. Tak, saya tak bergurau. Saya akan hantar surat perletakan jawatan melalui email sekarang.
Biarkan mereka cari orang baharu. Saya ada urusan yang lebih penting. Saya menekan butang hantar untuk surat perletakan jawatan dan mematikan telefon bimbit saya. Saya berjalan keluar dari hotel dengan tangan kosong. Saya tiba di sekolah tepat pukul 10 pagi. Minji sedang menunggu di hadapan bilik persidangan. Wajahnya pucat kerana menyangka saya tidak akan datang. Saya menghormati dia perlahan. Ayah dah sampai, nak. Dia melompat memeluk saya dan menangis tersesak-esak. Pembentangan bermula pada pukul 11 pagi. Topik Minji ialah projek kafe untuk mereka yang ingin mati. Dia naik ke pentas dengan pakaian seragam sekolah putih yang bersih dan mula bercakap dalam bahasa Melayu yang fasih sehingga saya terkejut. Assalamualaikum semua. Saya pernah jadi pelajar Korea yang takutkan grade B, sampai rasa nak mati. Hari ini, saya akan buka kedai kopi kecil bernama Tak Apa Cafe. Sesiapa yang rasa gagal, nak mati atau tiada tempat untuk pergi, boleh masuk duduk percuma, minum kopi percuma, dan menangis percuma. Saya akan jadi barista yang akan dengar semua orang cerita tentang kesusahan mereka sebab saya pernah berada di tempat itu. Dia menunjukkan model kedai kopi yang diperbuat daripada kayu dan cardboard. Kemudian, dia mengucapkan ayat terakhir dengan suara terketar-ketar tetapi tegas. Saya tak akan kembali menjadi anak yang takutkan ayah lagi. Saya akan menjadi anak yang sayangi diri sendiri dan sayangi orang lain secukupnya untuk membantu mereka tidak takut seperti yang pernah saya takuti. Seluruh bilik senyap selama 3 saat, kemudian meletus dengan tepukan gemuruh dan tangisan. Guru, pelajar, ibu bapa, rakyat Malaysia, dan orang asing berdiri bertepuk tangan untuk Minji tanpa henti. Saya berdiri di barisan belakang, air mata mengalir tanpa henti, tetapi kali ini, ia adalah air mata kebanggaan terbesar dalam hidup saya. Selepas acara selesai, Minji berlari kepada saya. Ayah balik Korea ke? Saya memeluknya erat dan berkata dengan suara terketar-ketar, Ayah akan tinggal di sini dengan kamu. Kita akan buka kedai kopi bersama. Minji menangis dalam pelukan saya. Saya tahu, ini adalah kemuncak krisis dan saya telah memilih yang betul. Syarikat saya mungkin runtuh, tetapi keluarga saya baru mula dilahirkan semula. 6 bulan berlalu dengan pantas. Saya dan Minji benar-benar membuka kedai kopi kecil bernama Tak Apa Cafe di sebuah lorong kecil berhampiran sekolah lamanya. Kedai itu adalah sebuah rumah kayu lama 2 tingkat yang saya beli daripada pemilik asalnya. Tingkat bawah adalah kaunter kopi dan meja kayu dengan kerusi rotan. Tingkat atas adalah bilik menangis yang dialas dengan kusen lembut dengan kotak tisu diletakkan di setiap sudut. Papan tanda di hadapan kedai itu ditulis dengan tulisan tangan Minji. Sesiapa yang rasa hari ini teruk, masuk duduk percuma. 1 cawan kopi percuma. Kalau nak menangis, kami ada bahu untuk dipinjam. Pada hari pembukaan, lebih daripada 10 pelajar Korea menunggu sejak pukul 6 pagi. Semua mereka pernah menjadi pelajar tuition yang tertekan yang pernah terfikir untuk membunuh diri. Saya berdiri membancuh latte panas untuk pelajar pertama. Budak lelaki itu menangis sambil menghirup kopi dan berkata, terima kasih, Tuan, kerana buat saya tahu yang tak apa sungguh. Saya tersenyum sambil menangis. 2 bulan kemudian, kedai kami mula terkenal dalam kalangan pelajar Korea yang belajar di Kuala Lumpur. Terdapat berita di media Korea bahawa bekas CEO syarikat ekspor meletak jawatan untuk membuka kedai kopi membantu remaja yang ingin mati di Malaysia. Saya tidak pernah menyesal walau sesaat pun. Hari ini adalah hari Sabtu. Kedai penuh dengan pelajar dan ibu bapa. Saya sedang membancuh kopi, tiba-tiba seorang lelaki Korea berusia 50 masuk. Wajahnya sangat dikenali. Dia adalah Kim Tae-jun, rakan seuniversiti saya yang kini merupakan naib presiden Samsung. Dia berdiri merenung saya dan mengeluh. Ji-hoon, kau memang dah gila. Saya tersenyum dan menghormati dia. Annyeonghaseyo, Tae-jun. Duduklah. Kopi percuma untuk kawan lama. Dia duduk dan berkata perlahan, anak perempuan saya baru beritahu yang dia tak nak ambil ujian masuk Universiti Korea lagi. Dia kata dia nak datang tolong kau buka cawangan kedua. Saya ketawa sehingga air mata mengalir. Dia bertanya lagi, kau tak menyesal ke pasal syarikat? Saya mengambil cawan kopi yang baru dibancuh, memberikannya kepadanya, dan berkata perlahan, kau pernah dengar tak?
Di Korea Selatan, kadar bunuh diri remaja kerana tekanan adalah nombor 1 di dunia. Tapi di sini, saya bantu 10 orang kanak-kanak setiap hari. Saya tukar satu syarikat dengan kehidupan 10 orang kanak-kanak setiap hari. Saya rasa ia lebih daripada berbaloi. And I too. No praza. Kim Tae-jun senyap untuk masa yang lama, kemudian menghirup kopi dan berkata perlahan, "Esok, saya hantar anak perempuan saya datang tolong kau, ya? Saya menghormati dia sekali lagi." Petang itu, saya dan Minji duduk di atas bumbung kedai, memerhatikan matahari terbenam jingga keemasan yang menyinari latar langit KLCC. Minji berkata perlahan, "Ayah, saya pernah fikir kejayaan adalah buat ayah bangga. Tapi sekarang saya tahu, kejayaan sebenar adalah bila ayah boleh senyum setiap hari macam ni." Saya memeluk bahu anak saya dan berkata dengan suara yang paling tenang dalam hidup saya, "Anakku, ayah pernah fikir kebahagiaan adalah wang, adalah jawatan. Tapi sebenarnya, Malaysia mengajar ayah bahawa kebahagiaan adalah apabila kita bangun dan masih mahu meneruskan hidup dan melihat kamu tersenyum tanpa takut apa-apa lagi." Kami duduk berpelukan dalam diam sehingga matahari terbenam. Saya tahu, kehidupan baharu kami baru bermula, dan ia lebih indah daripada apa yang pernah saya impikan. Setahun berlalu dengan pantas. Tak apa kafe kami berkembang pesat. Dari sebuah kedai kecil satu tingkat, kini kami mempunyai cawangan kedua di kawasan Petaling Jaya. Pelajar Korea dari sekolah berdekatan berpusu-pusu datang untuk kerja sukarela. Ada yang membantu membancuh kopi, ada yang mendengar cerita daripada rakan-rakan yang sedang berduka. Hari ini adalah ulang tahun pertama pembukaan kedai. Saya berdiri di hadapan kedai, memerhatikan pelajar Korea memakai baju corak batik tersenyum lebar, mengedarkan kopi percuma kepada orang yang lalu lalang. Bau kopi yang harum bercampur dengan bau hujan renai-renai membuat hati saya berasa hangat. Minji datang kepada saya dengan secawan kopi panas. "Ayah, hari ini ada tetamu istimewa datang, tahu." Saya mengerutkan kening. "Siapa nak?" Dia tersenyum lebar. Encik Kim Tae-jun dengan anak perempuannya. Saya menoleh dan ketawa perlahan. Tae-jun berdiri di situ bersama anak perempuannya yang berusia 18 tahun. Wajahnya ceria luar biasa, bukan lagi pelajar yang tertekan dengan ujian. Tae-jun menghormati saya. "Ji-hon, terima kasih kerana buka jalan untuk anak saya. Dia dah berhenti tuition dan datang tolong kedai kau." Saya menghormati dia kembali. "Selamat datang, Tae-jun. Mari kita bekerjasama untuk bantu remaja Korea yang berduka." Anak perempuannya datang kepada Minji dan memeluknya erat. Kedua-duanya berbisik sesuatu, kemudian ketawa serentak. Petang itu, selepas kedai ditutup, saya dan Minji duduk berbual di bawah cahaya bulan. Jauh, bunyi kesesakan lalu lintas kedengaran perlahan, tetapi di kedai kami, ia aman. Minji berkata perlahan, "Ayah, saya gembira ayah pilih untuk tinggal di sini. Saya tahu, ayah hilang banyak perkara." Saya memegang tangan anak saya dan berkata perlahan, "Anakku, ayah tak hilang apa-apa. Ayah dapat kembali hati ayah yang dulu keras." Dia mendongak memandang saya, air mata bergenang. "Ayah tahu tak, hari ini, ada seorang pelajar Korea datang dan kata, selepas dia bantu di kedai ini, dia tak pernah terfikir nak mati lagi." Saya tersenyum sambil menangis. Itulah sebabnya ayah tinggal. Bukan hanya untuk bantu remaja Korea, tapi untuk bantu remaja dari semua bangsa tahu yang hidup ini lebih berharga daripada yang disangka. Imo. Malam itu, saya menerima email daripada lembaga pengarah syarikat lama saya. Mereka meminta saya kembali untuk membincangkan pembelian semula perniagaan, tetapi saya membalas hanya satu ayat. "Terima kasih, tetapi saya telah menemui pekerjaan yang lebih penting daripada itu." Keesokan paginya, saya dan Minji pergi ke kuil, masjid berhampiran kedai. Bau bunga Tanjung yang harum bercampur dengan bau dupa atau wangian. Saya menunduk hormat, berdoa dan berbisik perlahan di dalam hati, "Terima kasih, Malaysia, kerana buat ayah dilahirkan semula." Minji berdiri di sebelah, melakukan isyarat hormat yang sama dan menoleh ke arah saya sambil tersenyum. Senyuman itu adalah perkara yang paling saya banggakan dalam hidup saya. Saya tahu, perjalanan ini bukan sekadar menukar negara, tetapi menukar hati,
dan hati yang telah berubah tidak akan kembali menjadi sama lagi. 2 tahun kemudian, hari ini adalah hari Sabtu pertama pada bulan Disember. Tak Apa Cafe kini mempunyai 6 cawangan di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru, dan 1 cawangan di Seoul. Saya berdiri di hadapan cawangan Seoul, cawangan yang saya dan Minji buka dengan semua baki wang simpanan kami. Papan tanda di hadapan kedai itu ditulis dalam 2 bahasa. Tak Apa Cafe, Gwen Chan A Cafe. Ratusan pelajar Korea beratur panjang sejak pukul 6.00 pagi. Ada yang memegang papan tanda bertulis, "Terima kasih kerana buat saya masih hidup." Minji berdiri di sebelah. Hari ini dia berusia 20 tahun. Rambutnya paras bahu, berpakaian kemas seperti biasa. Dia menoleh ke arah saya, tersenyum, dan menghormati saya perlahan. "Ayah, hari ini saya akan bercakap di pentas, ya?" Saya mengangguk, air mata bergenang. Pentas kecil di hadapan cawangan Seoul hari ini adalah majlis pelancaran rasmi. Terdapat wartawan Korea, wartawan Malaysia, dan ratusan ibu bapa. Minji naik ke pentas dengan pakaian seragam sekolah putih yang sama yang dipakainya pada pembentangan pertama, mengambil mikrofon dan bercakap dalam bahasa Korea yang jelas dan tegas. "Annyeonghaseyo. Nama saya Kim Minji. 2 tahun lalu, saya pernah jadi pelajar Korea yang takutkan grade B sampai nak mati. Hari ini, saya berdiri di sini untuk beritahu semua orang bahawa kejayaan sebenar bukanlah lulus ujian masuk University SKI. Tetapi apabila kita bangun dan masih mahu meneruskan hidup. The impact and find out. Saya dan ayah pernah fikir cinta adalah memaksa anak jadi pandai. Tetapi Malaysia mengajar kami bahawa cinta yang sebenar adalah membiarkan anak menjadi diri mereka sendiri. Hari ini, kedai kami tidak menjual kopi, tetapi menjual harapan kepada setiap kanak-kanak yang pernah rasa diri mereka tidak berguna." Dia berhenti seketika dan menghormati semua orang perlahan-lahan. "Terima kasih, Malaysia. Terima kasih kerana buat saya dan ayah dilahirkan semula. Dan terima kasih kepada semua orang kerana buat." Tak Apa menjadi perkataan yang bergema di seluruh dunia. Tepukan gemuruh bergema di seluruh jalan. Saya berdiri memerhatikan anak perempuan saya, air mata mengalir tanpa henti. Tetapi kali ini, ia bukan air mata penyesalan. Ia adalah air mata seseorang yang pernah mati, tetapi dilahirkan semula di bumi yang pernah dipandang rendah. Selepas acara selesai, saya dan Minji berjalan masuk semula ke dalam kedai. Seorang pelajar Korea berlari kepada saya dan menghormati saya. "Terima kasih, Tuan, kerana buat saya masih hidup sehingga hari ini." Saya menunduk memeluk budak lelaki itu dan berbisik perlahan, "Tak apa, nak. Selepas ini, semuanya pasti akan jadi lebih baik." Di luar, salji turun buat kali pertama pada musim sejuk di Seoul, tetapi di dalam kedai kami, ia hangat seperti musim bunga di Kuala Lumpur. Saya menoleh kepada Minji dan mengucapkan ayat terakhir yang saya mahu ia menjadi warisan hidup saya. "Anakku, dunia ini tidak memerlukan orang yang paling pandai, tetapi ia memerlukan orang yang boleh membuat orang lain berasa tak apa paling banyak. Dan itulah yang Malaysia berikan kepada kita. Bukan sekadar senyuman, tetapi hati yang cukup kuat untuk memeluk kesakitan seluruh dunia." Minji tersenyum lebar dan menjawab perlahan, "Ya, ayah. Dan selepas ini, kita akan sampaikan perkataan tak apa ini kepada setiap kanak-kanak di dunia, sehingga tiba hari tiada lagi kanak-kanak yang perlu takut pada grade B lagi." Saya memeluk anak saya erat dan terus tahu bahawa ini bukanlah penamat cerita, tetapi permulaan keajaiban yang sedang merebak ke seluruh dunia, dari bumi yang pernah dianggap kecil dan kurang maju, tetapi mempunyai kuasa yang cukup untuk menyembuhkan hati jutaan kanak-kanak. Malaysia bukan sahaja mengubah saya dan Minji, tetapi sedang mengubah dunia ini, satu senyuman pada satu masa, satu cawan kopi pada satu masa, satu perkataan tak apa pada satu masa. Dan saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk menyebarkan perkataan tak apa ini sejauh mungkin, kerana saya pernah menjadi seorang yang hampir membunuh anak perempuannya dengan kasih sayang yang salah dan kini, saya adalah bapa yang menyayangi anaknya dengan cara yang paling betul. Terima kasih, Malaysia, kerana buat orang seperti saya kembali menjadi manusia semula.